أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أمسينا وسلم على كل من الحمد لله لا شريك له لا إله إلا المسلم. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, pertama-tama sekali kita merafakkan kesyukuran hadrat Allah SWT yang masih memberikan kita kekuatan untuk sama-sama salat berjamaah. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan kepada kita daripada perkara-perkara yang tidak diingini, khususnya wabak COVID-19 ni. Bukan hanya itu, sebenarnya banyak lagi yang lain-lain yang mungkin bukan wabak tetapi seperti wabak, bahkan lebih berbahaya daripada wabak coronavirus yang berbentuk pemikiran, wabak akidah yang boleh merosakkan dan menyesatkan ummahnya. Banyak lagi perkara yang kita rasa tidak takut, sebenarnya dia berbahaya dan menakutkan untuk amal kita. Dia boleh merosakkan amal-amal kita seperti riak, seperti ujub, seperti kibr, sombong dan sebagainya. Oleh demikian kita belajar sedikit demi sedikit untuk mengenali sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang mulia, agar kita dapat mencontohi sifat-sifat tersebut. Dalam itu sama juga mengenali sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela, akhlak-akhlak yang tercela, agar kita tidak dihinggapi oleh sifat ini ataupun tidak kita miliki sifat ini dalam kehidupan kita. Sekiranya masih ada sifat dan akhlak buruk, akhlak mazmumah ini, maka mari kita bersihkan diri kita, dan kita beristighfar kepada Allah, bertaubat kepadanya, membetulkan akidah kita, membetulkan niat kita, mengukuhkan lagi kefahaman kita tentang Islam, membaca sirah Rasulullah SAW, mencontohi baginda Rasulullah SAW dalam berbagai bentuk perilaku yang telah diberi contoh oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contohnya apa yang telah kita sama-sama telaah dalam hadis-hadis yang lalu, yang berhubung kait dengan sifat tawaduk baginda sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung lagi pembahasan kita. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu ats-thalath qala wa qala idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anha al-adha wal ya'kulha wa la yad'ha lisyaitan amara an tuslata qas'ah qala fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al-barakah. Rawahul Muslim. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya apabila Rasulullah SAW makan satu makanan, baginda menjilat jari-jarinya yang tiga, ibu jari, jari telunjuk,
dan jari tengah. Sebab kenapa dia tak macam kita makan macam tu? Sebab Rasulullah bukan makan nasi, dia makan roti khubzun, dengan cecah apa? Khal. Itu cuka daripada kurma. Takkan nak pegang macam tu, macam ni lah pegang. Kalau kita pegang nasi macam ni tak cun. Apalagi nasi ini jenis nasi apa? Perak, yang pecah-pecah-pecah. Nasi yang jenis melekat-lekat, itu mungkin macam roti. Jadi Rasulullah SAW bila dia makan dia pegang macam tu, maka apa yang berlaku? Rasulullah bersabda, jika suapan salah seorang di antara kamu jatuh, maka buanglah yang kotor daripadanya, lalu makanlah, dan janganlah membiarkannya dimakan syaitan. Baginda SAW juga menyuruh menjilat wadah makanan. Baginda bersabda, sesungguhnya kamu tidak mengetahui di manakah makanan ataupun di bagian manakah makanan terdapat barakah. Hadis riwayat Imam Muslim. Berkabus, kecumi mata memang berkabus. Ini pengajaran yang sangat baik untuk kita lah. Walaupun rasanya kita tidak dapat mencuti 100%, tapi sekurang-kurangnya kita ada usaha. Ada usaha untuk mencuti baginda SAW. Rasulullah mengajar ni bab-bab yang nampak simple dan nampak remeh. Bab makan tak perlu nak diajar, dia kata. Tapi Rasulullah mengajar seorang gulam, sedang budak untuk makan. Dia kata apa? Kul, ataupun samillah, kul biyaminik, ucaplah bismillah, ucapkan nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu. Itu ucapan Rasulullah SAW. Dan makanlah apa yang dekat dengan kamu, jangan ambil jauh-jauh. Rasulullah ajar lagi macam mana lepas habis makan. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengajar kita, kalau kita makan, dia kata ada jatuh bahagian daripada makanan kita ni. Kalau kita makan kacang memang jatuh-jatuh, itu lagi mudah kita kutip. Tapi kalau nasi jatuh ni, Allah kata kalau jatuh atas meja, kalau meja ni bersih, sebab itulah kita selalu lap. Kalau kita makan lap, kalau makanan jatuh tu tak perlu kita khawatir dia kotor. Sebab itu Rasulullah kata di sini, disebut apa tadi? Jika suapan salah seorang antara kamu ni jatuh, maka buanglah yang kotor daripadanya. Makanan kita ni kena jatuh ke lantai ataupun jatuh ke bawah, ada yang kotor, ambil yang baik, buang yang kotor. Jangan buang semua. Ini kata Rasulullah SAW. Lah kita biasanya jatuh dah buang semualah. Buanglah. Itu di antara tabiat kita. Tapi Rasulullah tidak. Jangan menyebabkan syaitan dapat makan. Dia tak bagi can untuk syaitan makan ni. Sebenarnya ada perangai ataupun kebiasaan kita yang memberi can, beri peluang kepada syaitan untuk dia makan ataupun dapat khidmat daripada kita. Macam kita seolah dia macam tu. Kita baca banyak hadis memang disebut macam tu. Macam mana syaitan ni akan sentiasa menilik ataupun mengintip. Kalau ada peluang dia akan masuk. Dia akan bersama kita. Itu maksudnya. Sama ada dalam bab makan, sama ada dalam bab nak masuk rumah, sama ada kalau suami isteri ni nak bersama-sama dengan isteri kita, ataupun apa-apa. Sebagai contohnya, Rasulullah SAW ni dia kata kalau masuk rumah, kenalah baca bismillah. Bismillah. Kalau tak baca bismillah, memang dia akan masuk ke dalam rumah. Masuk dalam rumah, ada mungkin ada yang baca menonton video klip ni. Sebenarnya banyak dalam hadis Nabi. Bukan itu yang bukan baru tu, itu dah lama dah. Dalam hadis Nabi banyak. Jadi kalau kita masuk, masuk aja. Kalau lain macam nyelonong, masuk aja. Dia masuk. Tak ada salam, tak ada bismillah.
Baca bismillah dulu, assalamualaikum. Kalau ada orang, kalau tak ada orang, assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Bismillahirrahmanirrahim, buka kunci, buka tombol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang. Kalau tak ada orang, assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Salam sejahtera ke atas kami dan juga kepada hamba Allah yang soleh. Siapa hamba Allah yang soleh? Jin yang duduk dalam tu yang Islam. Kalau kita baca bismillah, yang jin Islam memang dia ada. Masalahnya jin kafir, yang syaitan ini, dia pun nak masuk juga. Dia pun nak masuk juga. Kalau jin Islam tak ada masalah, dia suka tengok kita ibadah, dia pun ibadah juga. Dia pun ibadah juga. Tapi jin kafir ni ataupun syaitan, jin kafir ni sebut syaitan. Dia akan masuk dalam ini untuk mengganggu kita, untuk makan makanan kita. Kalau dia makan kita, hilang berkah. Sehingga dikata kepada pengikut dia, sebenarnya syaitan ni dia ada ketua dia. Ketua dia akan duduk di depan. Cari-cari kalau ada peluang. Tiba-tiba orang masuk, dia tak baca bismillah. Adrakumut mabit kata. Adrakumut mabit. Oh, kamu telah mendapat tempat tidur. Kamu telah mendapat tempat makan malam ini ataupun siang hari lah. Ataupun kalau orang baca bismillah, dia kata la mabita lakum. Dia beritahu kepada pengikutnya, kamu tidak tempat tidur. Ada dicerita dalam hadis lain juga bagaimana syaitan yang memang dia tempat dia ni rumah orang ini. Syaitan ini kurus. Diceritakan hadis sahih dan hadis sahih. Nampak kurus je. Syaitan lain pun tanya, kenapa kamu kurus? Dia kata, aku tak ada cara langsung makan. Dia ni memang mengamalkan sunnah. Nak makan baca bismillah. Nak masuk rumah baca bismillah. Nak bercampur dengan isterinya, baca bismillah. Dan ada doa khas lah, bukan bismillah saja. Allahumma jinnu syaitan wa jinnu syaitan wa ma razaqtana. Itulah bismillah juga. Jadi ada amalan-amalan yang dibuat ni sehingga aku tak dapat langsung peluang. Nak makan tak dapat, nak masuk dalam rumah pun tak dapat. Itu. Jadi Rasulullah menyebut dalam hadis yang kita baca tadi, bagaimana syaitan ni menunggu juga. Kalau ada makanan jatuh tu, dia akan ambil, dia makan. Jangan bagi peluang, kata Rasulullah SAW. Jangan bagi peluang syaitan. Itu. Kita kedekut dengan syaitan. Kita kedekut. Kita tak bagi can pada dia. Sebab apa? Bila syaitan makan, kita tak hilang berkah. Berkah itu hilang jadi. Jadi jangan syaitan yang memakan makanan kita. Apalagi orang yang makan tak ada baca bismillah. Memang makan tak ada baca bismillah, makan tangan kiri. Tangan kiri. Rasulullah pernah tegur seorang sahabat. Kul biyamin, dia kata. Makan aku tak dapat, ya Rasulullah kata, aku tak dapat. Tangan kidal konon tak dapat, kata. Lagi sekali Rasulullah bagi amaran, nanti engkau tak akan dapat guna tanganmu nanti. Dia pun degil juga. Akhirnya dia macam stroke. Barulah dia insaf, kata, astagfirullahalazim, dia kata, Rasulullah ni memang makbul. Makbul sangat doa Rasulullah SAW ni. Ataupun ucapan Rasulullah tu kadang-kadang dia macam doa. Siapa yang engkau Rasulullah on the spot tu, dah shalal maksudnya macam stroke, tak boleh angkat dah. So dia maksudnya dia menunjukkan rasa sombong dia depan Rasulullah SAW. Kononnya dia kata tak boleh. Kita boleh, orang ni boleh menulis tangan kiri, kerja tangan kiri, tapi bab makan tetap tangan kanan. Tetap usahakan tangan kanan juga. Kita tak seronok sebab aku tulis, aku kerja tangan kiri, makan pun tangan kiri juga. Ini alasan dia guna oleh mereka untuk tidak menggunakan tangan kanan. Jadi bila guna tangan kiri, walaupun baca bismillah tangan kiri, bismillah dah boleh dah bagus, tapi guna tangan kiri, dia akan hilang berkah juga. Jadi jangan bagi peluang kepada syaitan untuk dia makan bersama dengan kita, minum dengan kita ini. Jadi Rasulullah ni dalam bab ini memang Rasulullah ni memberikan peringatan kepada kita. Bahkan Rasulullah menyuruh kita menjilat. Rasulullah jilat
Dia boleh tunjuk jilat. Tapi kalau kita makan jenis apa, kuah kuah apa, pari ke apa kan, kadang-kadang kita jijik kan. Sebenarnya ya sebab itulah sebelum kita makan dia bersihkan dulu dengan sabun apa, bersih-bersih. Jangan pegang apa-apa lain lagi. Jangan lagi pegang lagi kerusi apa lagi, lepas tu nak makan takut tercemar. Betul makan. Itu memang dah bersih tu. Bila makan, habis makan, jilat je. Jilat satu-satu, jilat satu-satu. Itu Rasulullah ajar macam tu. Rasulullah dia pegang 3 je, sebab dia makan roti. Dia tak, bukan jadi makan apa, nasi. Makan kurma, macam tu lah. Kan macam tu. Macam tu dia. Jadi Rasulullah jilat juga. Mungkin ada benda apa, makan yang halus-halus tu, dia mungkin berkah di situ. Sebab itu Rasulullah sebut dalam ini, kata sesungguhnya kamu tidak mengetahui di bahagian makanan manakah terdapat berkah. Ini makanan bagaimana yang berkah ni? Jangan yang terakhir sekali. Biasanya kalau kita makan, biasanya makan dalam talam ni, biasa makan dalam talam ni. Ya dulu di madrasah Al-Quran ni, memang kita makan bertalam lah, 4 orang 5 orang kan. Kan makan. Last sekali tu itulah kadang kau lah makan, akhirnya tersisa makanan, akhirnya dibuang. Alangkah baiknya dibersihkan. Ada juga yang jijik makan apa dalam talam, ada. Kebetulan ada kawan yang memang dia menjijikkan. Itu dia pun macam bersin pula dari situ. Aduh. Jadi kita nak ambil nasi dia yang masih baki-baki tu pun kita jadi apa? Macam jijik. Jadi jaga adab makan. Bagi sampai jangan tinggal. Kita jilat. Kalau boleh dia kata pinggan tu pun dijilat. Yang kita tengok dalam TV tu apa, iklan apa tu? Jangan jilat kata ibu dia. Sebenarnya dia tunjuk kenapa betapa apa sedapnya masakan sehingga menjilat jari. Sebenarnya menjilat jari itu adalah sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah bukan apa bahasa kita macam gelojoh gila makan tu. Macam apa bahasa kita, hapak gitu. Tangan pun mau dinaya, cukuplah makan apa yang ada. Tangan pun mau dijilat lagi. Sunnah Rasulullah. Jangan kita sebut dia sebagai satu ketamakan ataupun benda tak elok. Tak, itu sunnah Rasulullah sebenarnya. Sunnah Rasulullah. Boleh kita jilat. Yang syarat kuku kita pendek. Ini tak kuku panjang-panjang hitam dalam jilat. Memanglah betul, aduh sakit perut. Tak cun. Nak ngamal sunnah. Kena bersihkan tangan dulu. Mutiara hadis, anjuran menjilat jari sebelum mencucinya. Cuci nanti menjilat pinggan hingga tidak tersisa makanan sehingga nikmat terjaga. Mengambil makanan yang jauh dan membersihkan kotoran yang melekat padanya jika tidak kotor. Kerana dia mengenai itu menjaga nikmat. Sebenarnya nikmat Allahnya daripada kecil-kecil sampai besar. Jangan yang kita rasa besar-besar aja. Kari ayam kan kari ayam ni dia tidak akan jadi kari ayam kalau di dalamnya tidak ada ketumbar, tidak ada kari, tidak ada apa lagi, jintan manis, jintan apa campur semua tu sebenarnya itu nikmat Allah. Nikmat Allah SWT. Jadi kalau kita tak jaga nikmat ini, tidak mensyukur nikmat ini, maka Allah murka. Jadi oleh sebab itulah bila kita makan tu habiskan semua. Masalahnya banyak kadang-kadang kita makan ni tertinggal. Di antara mungkin ialah kebiasaan yang tak elok lah. Bila ada orang sedekah nak ambil daripada masjid surau, kenyang ni, simpan dalam peti sejuk. Simpan lama-lama. Dah seminggu 2 minggu tak nak makan dah, tempat terbuang. Operasi membersihkan peti sejuk, bersih-bersih. Oh banyak bertumpuk-tumpuk. Nasi lemak, nasi masak merah, masak hitam tak dimakan. Kalau kita tak mampu nak makan sedekah cepat-cepat kepada jiran atau kawan yang dia dapat makan. Jangan kita simpan betul dia buang. Itu kadang-kadang kita sayang kan tak ambil daripada masjid padahal kita dah makan dah di rumah pun ada masak. Bila sampai rumah dah simpan. Memang elok simpan
Tapi kena dimakan lah, jangan dibuang. Bila dah seminggu ni masuk dalam tong sampah. Banyak lagi sebenarnya orang yang susah tak dapat makan macam kita. Itu sebenarnya. Perhatian Islam terhadap usaha menjaga harta agar tidak hilang meskipun sedikit. Makanan ni harta kita sebenarnya. Jaga harta ni. Sebab ini nikmat Allah. Tabi ay ala rabbikum tukadziban. Nikmat Allah yang mana satukah yang kamu dustakan? Yang kamu tidak syukuri, ini maksudnya. Jadi sebesar mana pun nikmat ini, sebab nikmat ini daripada kecil dia akan membesar barulah kita dapat melihat dia seadanya yang besar ni. Yang kecil tu macam buah. Kalau kita tengok buah apa? Buah terong ke buah apalah, daripada kecil. Tengok kecil je. Ataupun cili, dia besar. Bila dia besar baru kita makan. Sebenarnya nikmat ini dia benar daripada kecil. Bermula daripada bunga dia berputik. Lepas tu dia kembang membesar dengan bijinya sekali. Lepas itu kita dapat menikmati cili ini. Jadi seluruh cili ini kecuali dia punya inilah, apa nama dia? Tangkai dia itu kita tak makan dah. Kecuali orang nak makan, dia kata ada juga ketua orang kalau nak jaga supaya jangan sakit perut, dia kata kalau kita tumbuk buat sambal ni dengan tangkai sekali. Ada saya jumpa orang kata jangan buang tangkai, kata tok sama, tumbuk sama. Wallahu a'lam lah. Sejauh mana benarnya dakwaan demikian, wallahu a'lam, tak tahu. Tapi selagi dia boleh dimakan, kita ambil. Kalau ada ulat, buang tempat yang ini, yang kotor ataupun yang ada ulat. Jadi sayang, begitulah. Betapa banyaknya umat Islam yang tidak mengikuti petunjuk Nabi SAW dalam menjaga nikmat ini. Anda melihat mereka membuang makanan ke dalam tong sampah dan di jalan-jalan, padahal ada jutaan manusia yang mengalami kelaparan dan kemiskinan. Sebab kita tak nampak sangat. Cuba kita pergi tempat-tempat miskin di Somalia, di Nigeria, di Sudan, di Palestin, Syria, di Kamboja, tempat pelarian Myanmar. Memang mereka ni memang miskin. Mereka kadang makan sekali sehari. Kita berkali-kali kan, pagi makan, 10 makan lagi, 12 makan, apa lagi, petang minum lagi, malam makan lagi. Ada yang 3 kali, ada 4 kali, ada yang 5 kali. Ada yang bangun lagi malam, lapar, bangun pukul 12 makan. Oh, dahsyatnya. Ada yang macam tu, ada. Tapi saya tidak adalah. Rasanya tidak kita kan. Ada kita kawan-kawan dululah. Faham kau bangun awal-awal malam tu, lapar perut aku tu. Padahal pukul 9 tadi makan malam. Pukul 12, pukul 1 makan untuk makan, bangun untuk makan. Ini dahsyat kan. Jadi tak tahulah jenis manusia yang dia sentiasa lapar, Sebenarnya ada yang dia makan sekali dia cukup. Itu orang yang susah, orang miskin. Jadi memandangkan hal ini, sebenarnya kita sepatutnya sangat menjaga supaya kita tidak membazir makanan. Itu yang Rasulullah sebut dalam hadis ini. Dan juga nak mengambil berkah daripada makanan ini, hendaklah kita menjaga semaksimal mungkin. Jangan dibuang. Macam kita makan butir nasi yang mana yang sebenarnya berkah? Ulama menyebut mungkin butir-butir yang terakhir itu yang paling banyak berkah. Yang kita buang tu, tinggal beberapa butir lagi. Bukan beras lah, maksudnya nasi. Aduh, cuba habiskan. Bukan suruh jilat, habiskan. Jilat lagi bagus. Tapi macam rangkak gila kita orang makan tu, dijilat-jilat. Kalau ikut dalam hadis Nabi ni disuruh jilat sebenarnya. Macam bertentangan pula dengan tata sosial kita. Sebenarnya bukan rangkak. Sebab kita tidak kenal sunnah. Itu sebenarnya tidak kenal sunnah Rasulullah SAW. Ada jenis orang macam ni.
Dia dengan jari macam ni, dia buat macam ni. Supaya tak jilat, supaya nampak macam merangkak gelak. Jilat lagi. Okey juga. Jadi ini tawaduknya Rasulullah ni, maksudnya rendah dirinya Rasulullah SAW ni. Ini terhadap di depan Allah SWT membesarkan nikmat Allah, ya. Dan berusaha untuk tidak memberikan chance, peluang kepada syaitan untuk mendapat nikmat tersebut. Bukankah syaitan dia juga makhluk Allah yang perlu diberi makanan? Tidak, sebab dia hilang berkah. Dia cari sendirilah, carilah sendiri, jangan cari sini. Itu Hadis yang seterusnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma ba'atha Allahu nabiyyan illa ra'a al-ghanam qala ashabuhu wa anta faqala na'am kuntu ar'aha ala qararit li ahli Makkah rawahu al-Bukhari. Tidak seorang pun nabi yang diutus oleh Allah kecuali ia pasti mengembala kambing. Para sahabat pun bertanya, bagaimana Tuhan? Adakah juga pengembala kambing? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, aku juga mengembala kambing yang dimiliki oleh seorang atau yang dimiliki oleh penduduk Mekah untuk memperoleh beberapa dirham. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi kalau kita baca sirah Nabi SAW, kita akan melihat kehidupan Rasulullah ni. Daripada di sini ada pembahasan tentang sirah kan, Ustaz Muhammad Jol, tapi Ustaz Muhammad Jol dia nak transfer hujung tahun ni. Sekejapnya Ustaz Jolnya, sebagai kucing dia kata. Ala-kulal maksudnya sirah ni kena diajar, kena dipelajari. Kita akan melihat bagaimana Rasulullah SAW sebelum dia akan jadi Nabi ni, dia memang kerja dia apa? Mengembala kambing. Kerja mengembala kambing ni kerja yang mulia sebenarnya. Sebab tidak ada seorang Nabi pun yang diutus oleh Allah SWT, melainkan Nabi tersebut disuruh untuk mengembala kambing. Siapa dia? Nabi Ibrahim, ya. Nabi Musa, ya memang. Nabi apa lagi? Zulkifli, Daud, semuanya. Mereka ni maksudnya mengembala kambing. Apa sebab mengembala kambing ni? Dia menjadi apa kebiasaan para nabi-nabi ni. Sebab mengembala kambing ini merupakan satu latihan tarbiyah. Tarbiyah oleh Allah SWT bagaimana nak menghadapi umat manusia yang berbagai kepala ni. Kalau kita tengok kambing kan, lepas kambing ni ekor ke situ gitu, pening kepala kita. Aduh, mek sini. Sini. Pukul lagi kambing. Mek sini. Itu baru berapa 40 ekor kambing. Kalau 1000 kambing, aduh. Kalau manusia lagi dahsyat. Lebih dahsyat daripada kambing. Kambing fikir nak makan rumput, nak makan makanan je. Manusia bukan nak makan rumput. Nak dapat itu, nak dapat ini, dapat kekayaan, nak dapat apa-apa, dapat tahta, dapat kekayaan, dapat kemudahan. Itu manusia kan. Jadi pemimpin yang akan membawa manusia yang selamat ni, dia memang kena dididik macam mana menghadapi tabiat manusia yang berbagai. Jadi orang yang mengembala kambing ni kena ada sifat kesabaran yang tinggi. Ini maksudnya, ada sifat kesabaran yang tinggi. Jadi seorang pemimpin ni kena sabar. Jadi dia boleh melenting. Bila rakyat minta kata, apa sih minta aja kamu tu. Ada kan orang macam tu sehingga menjadi bualan dalam apa? Dalam internet dan sebagainya. Pemimpin ni diminta rakyat, jadi dia marah. Apa hal pemimpin marah rakyat minta? Memang hak kerja dia untuk diminta. Kalau tak apa jadi pemimpin. Macam itulah. Jadi Rasulullah SAW ni kerja dia apa? Ketika dia masih kanak-kanak remaja ni, dia pernah mengembala kambing. Orang atau penduduk Mekah ni, sebelum dia akan jadi Nabi.
Bahkan Rasulullah ni orang yang terpercaya, Al-Amin, Al-Amin ini. Sehingga kan ketika Rasulullah nak hijrah ke Madinah ni, ada lagi kambing-kambing yang dititip oleh ahli Madinah ni, orang Mekah orang Mekah untuk dijaga, sehingga dia bagi pada Sayyidina Ali. Ni wahai Ali, nanti bagi kepada pemiliknya. Rasulullah ni hijrah dalam keadaan tersembunyi, menyembunyikan diri dia tanpa pengetahuan ahli Mekah. Jadi begitu sekali ni lama Rasulullah mengembala kambing ni. Ada barang-barang yang dititip kepada Rasulullah SAW. Sebab apa orang ni yang percaya kepada Nabi, padahal mereka tidak beriman kepada Nabi. Dari segi kejujuran tu memang Nabi ni orang yang amin. Al-Amin itu orang yang terpercaya, orang yang jujur. Tapi mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Itu masalahnya. Rugilah mereka sebenarnya, rugi mereka. Ini menunjukkan juga Rasulullah adalah orang yang sangat tawaduk, rendah dirinya di hadapan Allah SWT. Okey, last hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la du'itu ila qira'in aw zira'in la ajabtu walau uhdiya ilayya zira'un aw qira'un la qabiltu, rawahul Bukhari. Seandainya aku dipanggil untuk mendatangi jamuan berupa kaki bawah ataupun kaki atas, aku pasti mengkabulkan undangan tersebut. Dan seandainya aku diberi hadiah berupa kaki atas ataupun kaki bawah, pasti aku suka menerimanya. Di surat Bukhari. Kita biasa makan kaki manok, pernah buat kaki kambing sup? Tak pernah kita. Orang Arab memang. Saya tahu ni sebab saya pernah duduk di Mesir. Jadi orang Mesir ni dia buat kawarik. Buka nanti internet Google sup kawarik. Kawarik nama dia. Kaki kambing, dia kan ada kaki dia yang bawah tu, yang dia punya ini, yang bengkok-bengkok ni. Itu yang di sebelah kaki bawah, dan sebelah atas ni sini. Sebelah atas dia. Itu dia akan dibakar, ditunuk dulu. Terus dicukur. Cukur sampai dia tinggal tak ada bulu dah. Lepas tu direbus lama-lama, berjam-jam. Masuk ramuan sup dia. Dia punya tendon nama dia. Itu memang sedap. Itu tidak ada kolesterol tu. Macam kaki manok. Kaki manok tu sedap apa? Bahagian-bahagian ni bawah kaki dia, itu yang orang kata jijiknya, dia kata itu yang sedap. Kita dah kelupaskan dia punya kulit ni, mana ada kotor. Walaupun dipijak tai apa lagi, dia dah bersih semua. Saya suka juga makan, tapi jarang beli. Dulu memang ibu ataupun orang rumah, keluarga tu memang dia buat. Kaki ayam tu beli, potong-potong dia sup. Sak kicap pun sedap. Ada orang tak biasa kata, mana ada isi, nak makan macam mana? Itu jadi orang Arab ni dia tak makan ayam. Dia makan kambing ataupun unta ataupun lembu lah. Jadi mereka ni sup tu, dia buat sup kawarik. Sehingga Rasulullah sebut dalam hadis ini, seandainya aku dipanggil untuk datangi jamuan sekadar makan sup kawarik ni, sup kaki kambing ni, aku datang, kata. Ini tawaduknya Rasulullah ni, menghargai panggilan jamuan ataupun jemputan orang. Rasulullah datang. Ini cerita tentang tawaduk, rendah dirinya, mulianya Rasulullah SAW ni. Kalau kita disebut, apa makan tu? Ikan kering kejap dengan nasi. Kita datang, kita hargai. Alhamdulillah, sedap makan tu. Nah itu, jadi Rasulullah tu macam tu dia. Aku akan datang, dia kata, walaupun kaki kambing bawah ataupun sebelah atas tu, aku akan makan. Nah itu, Masya Allah. Kita yang tak pernah buat, korban tu, lembu tu potong tu jangan buang, tunuk dulu, cukup, buat sup. Lama-lama sehingga dia hancur, pecah-pecah semua ni tendon dia. Sedap betul. Dulu ustaz di Mahkamah Syariah, Ustaz Wahabi, ingat? Wahabi Isnin. Itu memang pakai buat sup tu, sama dengan kami di Mesir dulu. Pandai dia buat. Tapi dia dah di Miri sekarang.
Kalau dia datang suruh kita buat, memang dia boleh buat. Pandai dia buat. Masya Allah, ya, minta maaf lah lebih sikit. Jadi terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kelemahan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.